Bertemu lagi dalam Malaysia Milih. Kita berbaki blok terakhir. Masih lagi secara langsung di restoran Jejantah Sungai Buloh. Baiklah, dapatan yang kami peroleh daripada hasil survey yang dibuat secara bersama oleh Change.org dan juga YouGov mendapati bahawa kalangan pengundi-pengundi berusia antara 18 hingga 24 tahun, majoriti mereka sudah pun bersedia untuk keluar mengundi. Bagaimanapun, angka yang kurang baik seperti di sini ialah daripada keseluruhan mereka yang menyertai survey berkenaan 21 mengatakan mereka tidak tahu sama ada nak keluar mengundi atau tidak esok, dan 12% lagi mengatakan bahawa mereka tidak akan keluar mengundi. Jadi tentu sekali kita dalam di Asrawani ini kita nak semua rakyat Malaysia yang layak, yang sudah pun secara automatik yang didaftarkan sebagai pengundi untuk keluar mengundi. Undi 100%. Ini merupakan hasrat kita di Asrawani dan juga bukan kita sahaja, begitu juga dengan hasrat rakan-rakan kita di NGO dan juga di pergerakan-pergerakan belia untuk mengajak seramai mungkin rakyat Malaysia untuk keluar mengundi, tidak kira di mana anda berada, berapa juga usia anda ataupun apa juga latar belakang anda. Jadi untuk memahami menyambung diskusi kita berkenaan dengan sentimen pengundi-pengundi belia ini, saya bersama dengan saudari Kavita Mahindran. Beliau merupakan fellow Majlis Belia Malaysia. Kalau tadi kita katakan bahawa masih ada kalangan rakyat Malaysia, kalangan anak muda yang tidak tentu lagi sama ada nak keluar atau tak, ataupun dah cakap awal dah tak nak keluar mengundi. Saya rasakan ini mungkin disebabkan oleh ketidakpastian siapakah mereka nak undi, mereka ketidakarifan dari sudut itulah pilihan terlalu banyak mungkin ada sampai 10 penjuru, ada yang 7 penjuru, contoh di Alosas ada 7 penjuru di situ. Mungkin ini juga menyebabkan appetite ataupun kemahuan iltizam untuk sebahagian daripada anak muda untuk tidak keluar mengundi, mengganggu hasrat mereka. Pendapat saudari dalam hal ini bagaimana untuk kita overturn? Terima kasih Syafizan. Dan selain daripada ketidakpastian itu, ada antara para belia kita ni, mereka telah ambil keputusan untuk tidak pulang kerana kurang in terms of financial mereka tidak begitu stabil, dan mereka rasa mereka perlu bekerja, dan mereka rasa tidak patut ambil cuti yang lama, ataupun perjalanan untuk balik kampung ini agak menyusahkan. Jadi ada setengah daripada mereka ambil keputusan untuk tidak mengundi. Dan saya sebagai anak muda juga memang sungguh sedih, tapi saya dengan di Majlis Belia juga kita cuba sedaya upaya untuk buat kempen dan juga kita encourage lebih banyak anak muda untuk keluar pergi mengundi. Sebab kita di Malaysia, sesiapa yang ada di Malaysia ni, kamu masih ada masa untuk pulang ke halaman kampung untuk mengundi. Jadi sesiapa lagi yang masih di rumah sedang menonton sekarang ini, kamu ada masa lagi ni. Kita akan mula mengundi 8 pagi esok, ada lagi masa. Kapul dengan sesiapa ataupun tanya rakan-rakan lain yang balik kampung ni, ajak sekali dengan mereka balik ke kampung untuk mengundi. Kerana sekiranya kita tak ambil peluang ini untuk terlibat sama dalam proses demokrasi, untuk terlibat sama dalam proses pilihan raya ini, era satu perkara yang merugikan. Saya rasa ini satu orang kata yang kita akan rasa kita tertinggal dalam menyumbang suara dan juga menentukan siapakah yang bakal menjadi pemimpin kita di peringkat parlimen dan juga tentu di 3 negeri di peringkat DUN. Betul tu Syafizan. Macam mana kita nak orang kata apa yang kita boleh pelajari dalam hal ini? Tentu sekali perkara-perkara seperti tarikh pilihan raya itu di luar kawalan kita, kan? Tapi kita juga boleh memilih siapakah yang akan pada masanya nanti yang boleh menentukan hal-hal ini. Betul. Kita memilih siapakah yang akan membuat keputusan, kita memilih siapakah akan membuat dasar. Jadi apa yang kita boleh belajar dalam hal ini untuk mungkin PRU yang seterusnya? Okey. Dan saya rasa ramai Malaysia ataupun rakyat Malaysia, anak-anak muda tahu kita dibelenggu berbagai masalah dan pelbagai cabaran. Dan ini adalah satu-satunya peluang kita. Kita hanya diberi satu peluang ni dalam masa 4 hingga 5 tahun ni untuk keluar mengundi dan memilih kerajaan ataupun wakil rakyat untuk wakilkan suara anda semua. Dan dengan cara ini kita dapat juga pilih wakil rakyat yang baik, yang akan membawa pelbagai masalah ataupun cabaran yang kita hadapi di level parlimen. Dan dengan cara ini kamu juga akan tak rasa tersisih
tapi pastikan kamu involve dalam proses ini, dan apabila suatu cabaran ataupun masalah yang dihadapi itu diselesaikan oleh wakil rakyat dan kamu rasa itu adalah satu kejayaan setelah membuang undi tersebut. Kita juga dapat lihat ya, pada ketikanya ada beberapa sebelum ini yang pernah terjadi ya, apabila seorang ahli politik itu membuat satu keputusan, ramai yang tak puas hati, kenapa dia buat begini, kenapa dia buat begini. Tetapi apabila ditanya adakah anda terlibat dalam memilih calon-calon ataupun memilih ahli politik berkenaan, tidak pula. Inilah orang kata dari sudut advokasi yang perlu kita lakukan ya. Kita masih ada lagi masa tuan-tuan. Kita masih ada lagi masa, contohnya malam ini ada lebih kurang dalam 6,5 jam ya untuk parti-parti politik untuk membeli hati dan nurani semua rakyat Malaysia, dalam hal ini anak-anak muda, untuk keluar mengundi, dan tak kisahlah nak pangkah siapa pun, asalkan bagi pengundi itu ini merupakan satu pilihan yang bagi mereka tepat ya. Betul. Kita bukan nak mengelirukan siapa-siapa, tapi yang penting tu mari keluar mengundi dan buat pilihan anda. Betul. Jadi kalau kita lihat juga ya, peranan parti-parti politik juga penting. Nanti kita sentuh mengenai peranan Majlis Belia dan juga gerakan-gerakan pekerja. Peranan parti politik juga penting. Dengan adanya calon-calon muda yang begitu ramai pada kali ini, saya rasa sebagai anak muda, masih anak muda, agak teruja. Tapi apa yang kita boleh belajar, bagaimanakah penambahbaikan yang perlu dilakukan, yang boleh dilakukan oleh calon-calon, terutama sekali yang masih dalam kategori muda ini. Penambahbaikan yang mana boleh dilakukan untuk menarik lebih ramai anak-anak muda itu kita keluar? Okey, penambahbaikan yang boleh kita para calon boleh buat, bukan sahaja mereka keluar hanya di pilihan raya, tapi mereka juga katakan mereka dah terpilih ataupun kita tengok daripada pilihan raya sebelum ni yang dah terpilih ni, bukan hanya keluar hanya untuk pilihan raya saja, tapi mereka turun dan mereka sendiri mereka observe, lepas tu experience masalah yang dihadapi oleh masyarakat kita dan juga rakyat, dan ini yang anak muda perlu tengok. Dan mereka juga akan dapat encouragement di situ. Okey, wakil rakyat kita ni mereka turun padang, mereka nak pelajari masalah masyarakat dan juga rakyat Malaysia, dan kita tengok mereka ambil berat dan tidak sia-sia undi kita itu. Dan calon ini juga bukan sahaja, saya dah tengok ramai telah menggunakan media sosial, memang begitu kreatif, dan kita Ada lagu-lagu, ada menari-nari. ada banyak, very catchy, very creative, dan saya rasa it's a very good approach. Dan saya tengok pelbagai ramai anak muda di media sosial ni, mereka telah buat pelbagai perbincangan yang antara mereka ni mula-mula mereka tengah lean towards satu parti ni. Lepas tu ada mereka buat debate, lepas tu sekarang ni minggu ni pula mereka lean kepada parti lain pula. So kita boleh tengok keputusan mereka tu macam mana. Tapi itu maksudnya semua parti ada level playing field untuk memenangi pengundi-pengundi muda. Level playing field, jadi anda berbekal lagi 6,5 jam ya untuk melevelkan di mana keadaan anda, kerana mereka akan buat keputusannya pada pagi esok. Dan tetapi bagaimanapun kempen hanya akan berakhir pada jam 11.59 malam nanti. Masa untuk anda semakin suntuk, wahai parti-parti politik dan juga calon-calon politik. Ini merupakan pecutan terakhir. Tetapi bagi kita di pihak media dan juga di pihak gerakan-gerakan belia, kerja kita tak habis. Kita tak akan berhenti kempen untuk demokrasi Malaysia. Kita tak akan berhenti kempen untuk memastikan ya anak-anak muda terutamanya untuk celik dan cakna demokrasi dan politik. Jadi peranan Majlis Belia, saya harus akui satu perkara yang satu memainkan peranan cukup penting ya, untuk mengajar dan advokasi anak-anak belia keseluruhannya, baik daripada umur 18 tahun hinggalah yang sudah berdewasa, sudah berkeluarga ya, mengenai politik ya, celik politik ini. Jadi apa yang kita boleh belajar ya sepanjang advokasi anak-anak belia untuk fight untuk memperjuangkan undi 18. Dan hari ini kita dapat, alhamdulillah. Betul. Tapi saya rasa perjuangan ini tak selesai. Tak selesai. Memang tak selesai. Saya setuju tu Syafizan. Sebab di Majlis Belia Malaysia, saya boleh bagi contoh, kita telah bekerjasama dengan Undi 18 dan juga Akademi SPR untuk kita educate anak muda kita bagaimana untuk mengundi. Kenapa undi itu penting? Kenapa undi kita ini akan membentuk satu kerajaan dan juga untuk masa depan negara. Dan di Majlis Belia Malaysia juga, perjuangan kita ni tidak berakhir pada hari ini ataupun esok sahaja. Sebab saya pasti lebih ramai lagi anak muda yang berumur 18 tahun tidak tahu yang mereka ni adalah registered voter. Dan ini juga merupakan satu exposure yang kita perlu reach out terus kepada anak-anak muda di luar bandar dan juga anak-anak muda yang rasa tidak confident untuk keluar mengundi. Dalam arti kata lain, sekiranya anda berumur 18 tahun
dan ke atas, maksudnya anda sudah pun meraihkan hari lahir yang ke-18 tahun dan anda masih hidup, anda adalah pengundi kerana kerajaan SPR Raya menerusi SPR sudah pun mendaftarkan anda secara automatik. Ini adalah antara statement yang kita akan terus mainkan sehingga ke hari esok, sehingga sebelum pintu-pintu pengundian ditutup, ya. Kerana apa? Kerana semua rakyat Malaysia berumur 18 tahun ke atas sudah pun menjadi pengundi secara automatik oleh SPR, ya. Kita berbaki, kita ada banyak masa lagi untuk bincang. Ada 2-3 soalan lagi boleh ditanyakan. Saya juga nak tanyakan, ya, mengenai suasana sentimen, ya, sentimen ketika berkempen. Kalau kita dapat lihat, ya, dengan ada setengah tempat yang banjir dan sebagainya, dan kita juga nak melihat bagaimana peranan belia, peranan Majlis Belia, Pertubuhan Belia untuk menjadi suara, untuk menjadi bahan ataupun untuk menjadi pihak yang mampu untuk memberi tekanan kepada kerajaan bergerak ke hadapan. Kerana keputusan itu pada pendapat saya memang secara mutlaknya dibuat pada menerusi pilihan raya. Tapi sebagai sebuah badan NGO, bukan kerajaan, juga mempunyai peranan yang tersendiri untuk terus memperjuangkan hal-hal berkenaan dengan demokrasi, ya. Betul. Okey, baik. Terima kasih Syafizan. Dan saya rasa ikutkan sentimen, sebab satu tu setengah tempat di Perak, Selangor dan juga ada lagi pelbagai state yang telah dilanda oleh banjir, dan saya rasa sentimen ni dalam 3,000 lebih masyarakat kita telah affected oleh banjir ini. Pagi tadi dah 4,000. Dah berapa ribu? 4,000 sudah. tadilah. Ya, okey. Dan juga ada antara mereka juga masih lagi khawatir sebab mereka telah dapat yang berita yang COVID positif, yang ni mereka boleh juga keluar, datang mengundi. Tapi mereka khawatir juga, adakah saya akan terkena virus ini, bakal mencangkit kan? Dan saya rasa kamu tidak harus khawatir. Pastikan kamu ada dari segi pakai je mask dan pakai sanitizer. Dan selain itu, kita di Majlis Belia Malaysia juga kita sedang cuba untuk tolong di tempat-tempat yang dilanda banjir ni, kalau mereka tidak dapat untuk bergerak ke suatu lokasi. Alhamdulillah. Ya, kita tolong akan masa buat banjir untuk menunaikan tawal mereka. Kerana itu sangat penting. Dan kita tak boleh membiarkan kepada pengundi-pengundi yang terkandas ini untuk tidak menunaikan tanggungjawab mereka. Dan kita juga tidak boleh mengharapkan hanya pihak-pihak kerajaan saja yang bantu. Inilah peranan badan bukan kerajaan seperti Pergerakan Belia dan juga peranan kita di media juga, ya, untuk sama-sama meningkatkan celik politik dalam kalangan rakyat Malaysia bagi meningkatkan partisipasi rakyat Malaysia secara keseluruhannya dari segi pembentukan dasar, ya. Walaupun kita sebagai rakyat Malaysia ini tidaklah orang kata terlibat secara terus untuk dari segi pendudukan dasar, tapi inilah perlibatan kita. Betul. Dengan mengundi. Baik, saya rasa itu sahaja baki masa yang kita ada bersama dengan Kavita. Terima kasih banyak sudi drive jauh-jauh, ya, untuk bersama saya di restoran Jantan Sungai Buloh ini. Kita berbicara, ya, mengenai pelibatan belia dalam pelibatan anak muda dalam PRU ke-15. Kerana apa? Walaupun majoriti anak muda nak keluar mengundi, tapi masih lagi ada kalangan anak muda yang tidak mahu atau tidak tahu, tidak pasti sama ada nak keluar atau tidak esok. Saya harap mesej yang kita semaikan dalam satu jam yang kebelakangan ini, dalam 1 jam ini, mampu untuk beri sedikit, orang kata, mencetuskan semangat mereka untuk sama-sama kita untuk keluar mengundi dan membirukan jari kita esok. Okey, kerana apa? Kerana kesesakan jalan raya bukanlah orang kata halangan untuk anda keluar menyambut pilihan raya, berpartisipasi dalam pilihan raya esok. Kerana apa? Kalau kita lihatkan trafik di kawasan Lebuh Raya Utara Selatan, sama ada menghala ke utara tanah air atau pergi naik ke selatan, trafik adalah lancar. Trafik masih lagi lancar. Dan saya doakan trafik seperti ini terus kekal lancar sehinggalah hari pengundian esok, sehinggalah tamat proses pengundian pada jam 6 petang esok. InsyaAllah kita doakan juga langit sentiasa cerah untuk kita. Kita doakan juga cuaca akan memihak kepada kita, rakyat Malaysia esok. Kita doakan supaya Tuhan membenarkan proses pilihan raya ini dijalankan secara tenang, secara baik dan secara lancar. Baiklah, sekian sahaja Malaysia Memilih untuk jam ini. Kita akan terus bersiaran dari
Restoran Jejantas Sungai Buloh singgahlah ke malam ini. Rakan tugas saya iaitu Luman Haris akan kembali bersiaran di sini dalam Awani 7.45 malam nanti, dan juga Cynthia Eng rakan saya juga akan bersiaran dengan Awani Tonight di sini juga malam ini, bawakan kepada anda euforia orang balik kampung untuk mengundi pada PRU ke-15 yang berlangsung esok di semua 221 kerusi parlimen dan 3 Dewan Undangan Negeri iaitu Perlis, Perak dan juga Pahang. Sekian untuk jam ini. Saya Syafizal Jari. Kita jumpa lagi esok. Malaysia memilih 2022. Terima kasih.